Hai semua, kita sambung dengan sum of arithmetic sequence. Okey, kita nak tengok sum pula, hasil tambah untuk setiap term tu. Okey, contohnya kita ada nombor 1, 3, 5, 7. Okey, ini term. So, kita ada 4 term. Ini adalah T1, ini adalah T2, ini adalah T3, ini adalah T4. Okay, so kalau kita nak cari hasil tambah, katalah saya nak S3. Hasil tambah 3 term yang pertama. So, kena tambah T1, tambah T2, tambah T3. So, kita tambahlah 1, tambah 3, tambah 5. So, akan dapat 9. Itu sum. Kita tambah nombor dekat setiap term tu. Itu maksud sum. Okay. Selain pada guna kaedah manual, kita juga ada formula khas untuk sum. So, ini adalah formula yang biasa kita guna. N over 2, 2A plus N minus 1 D. Ataupun kita boleh guna N over 2, A plus L. L tu adalah last term. Ataupun formula dia adalah A plus N minus 1 D. Ini formula yang sama. L ni dengan yang ni benda yang sama. Ini shortcut. Nak guna L pun boleh, nak guna A plus N minus 1 D pun boleh. So ada dua formula, bolehlah nak guna yang mana satu. Tapi kebiasaannya kita guna yang pertama ni, SN yang pertama. Sum untuk arithmetic. Okey, kita tengok example yang pertama. Kita nak cari find the sum of the first 40 terms. Kita nak cari hasil tambah 40 term yang pertama. Untuk arithmetic sequence, dia dah bagi dah sequence dia 3, 7, 11, 15 dan so on. Okey, kita nak cari sum of the first 40. Kita nak cari S40. Maksudnya kita nak cari hasil tambah T1 tambah T2 tambah sampailah kita tambah T yang ke-40. Okey, so kalau kita nak kira sampai 40, nak kira manual panjang kan? So kita guna formula dekat sini. Okey, formula untuk sum adalah N over 2, 2A plus N minus 1 D. Okay, saya gunakan formula yang pertama. Ini formula yang ni lah. Okay, sekarang ni saya nak cari S40. Okay, so S40 ni dia sama tempat dengan N ni. So maksudnya kalau saya nak cari S40, saya gantikan tempat N semua dengan 40. Okay, dalam formula juga dia ada A dengan D. Okay, so daripada kita punya sequence ni, kita boleh carilah A dengan D. A tu adalah permulaan nombor. So, permulaan nombor kita adalah 3. Okay, D pula adalah common difference. Apa beza term kedua dengan term yang pertama? So, kita tolak lah. Tolak term yang kedua, 7. Tolakkan dengan term yang pertama, 3. So, kita akan dapat D kita adalah 4. Okay, so masukkan dalam formula. A kita adalah 3. N tu adalah 40. D tu adalah 4. Okay, then kita solve. Okay, 40 bahagi 2, 20. 2 darab 3, 6. Tambah 40 tolak 1, 39 darab 4. Okay, kira lagi. Guna kalkulator je. So, kita akan dapat 3, 2, 4, 0. So, saya conclude sum 40 adalah 3, 2, 4, 0. Ini kalau kita nak cepat kira. Kalau tak, kita kena kira manual. 1 tambah sampai ke 40. Banyak kan? So, kita guna jalan shortcut, guna formula sahaja. Kita sambung dengan example yang kedua. Example kedua, find the sum of the first 50 odd numbers. Kita nak cari hasil tambah untuk 50 nombor ganjil. Okey, kalau soalan sebelum tadi, dia dah bagi sequence dah kat kita. Kita boleh cari A, kita boleh cari D. Tapi untuk soalan ni, kita nak cari S50. Tapi untuk odd numbers sahaja. Okey, odd numbers tu nombor apa? Apa dia punya sequence? So, kita kena buat dulu sequence untuk odd numbers. Okey, sekarang kita kena list dulu apa sequence untuk odd numbers. Okay, saya tulis odd numbers. Okay, nombor ganjil. Nombor ganjil yang kita tahu dia mesti start dengan nombor 1.
Lepas tu nombor 3. Lepas tu nombor 5. Lepas tu nombor 7. Lepas tu dah cukup lah. Kita cari sampai 4 pun dah cukup dah. Sebabnya daripada sequence ni kita nak tahu apa nilai A kita, apa nilai D kita. Sebab A dengan D nak guna untuk cari dalam formula sum. Okay, so daripada sequence ni kita nampak first term kita adalah A equals to 1. First term kita adalah A, so A kita adalah 1, permulaan number. Dan kita cari pula D. D tu adalah term yang kedua tolak term yang pertama. Term yang kedua adalah 3. Tolak term yang pertama 1. So kita akan dapat answer 2. So kita punya D adalah 2. Okay, sekarang ni kita nak cari sum of the first 50. Kita nak cari sum untuk 50. Okay, so keluarkan formula untuk sum. Formula dia adalah N over 2 2A plus N minus 1 D. Okay, 50 tu bermaksud N lah. Refer kepada N. So gantilah N ni dengan 50. 50 per 2. 2A. A kita dah cari dah. 1. Tambah 50 tolak 1. D kita adalah 2. Okay, dan kita solve. 25. Ini akan dapat 2 tambah 49 darab 2. Dan kita solve lagi, tekan calculator. So kita calculate dapat 2500. So saya conclude sum 50 odd numbers adalah 2500. Kita sambung soalan yang terakhir. How many terms of the arithmetic sequence 5, 7, 9 and so on must be added to get 572? Okay, soalan tanya berapa banyak term? Berapa banyak bilangan? Bilangan tu refer kepada N lah. Berapa bilangan dalam arithmetic sequence ni supaya kita tambah semua dapat 572. Okay, 5 ni adalah T1. Ini adalah T2. Ini adalah T3. Okay, dan seterusnya. Kalau kita tambah semua ni, tambah sampai berapa akhir dia, kita dapat 572. Kita kena tambah berapa banyak? 3 term je ke? Ataupun 10 term ke? 11 term ke? 200 term ke? Baru dapat akhir dia 572. Okay, 572 ni adalah hasil tambah semua term. So dia refer kepada SN. Sum. Berapa banyak yang perlu kita tambah supaya dapat 572. Okay. Kita tahu 572 ni adalah SN. So kita tulislah SN adalah 572. Sum untuk semua nombor tu adalah 572. Tapi kita tak tahu berapa banyak kita perlu tambah. Berapa N tu? N tu yang kita nak cari. Okay. Sekarang ni daripada 579 ni kita boleh dapatkan nilai A dengan D. Daripada sini A itu adalah first term. So A kita adalah 5 dan D kita adalah T2 minus T1. Okay, so T2 adalah 7 tolak 5. Kita akan dapat answer 2. Okay, so itu adalah A dengan D. Okay, SN sum, kita tahu formula untuk sum adalah N over 2 2A plus N minus 1 D. Okay, dan kita masukkan SN kita adalah 572. N tak tahu berapa bilangan dia, kita tak tahu. Ini yang kita nak cari. A kita dah ada 5. D pun dah ada 2. Okay, then kita expand. Kita dapat 10 tambah 2N tolak 2. Okay. 572 sama dengan 2 ni saya boleh cancel dengan semua. So akan tinggal 5, 1, 1. So N 5 plus N minus 1. Okay, so 572 sama juga dengan N. 5 tolak 1, 4. So 4 tambah N.
Okay. Then sedarab masuk 572 4n plus n square. Okay, kita jadikan dia kuadratik. Minus 572 equals to 0. Okay, then kita factorize. So factorize, kita akan dapat n tolak 22 dengan n tambah 26. So kita conclude answer n equals to 22 dengan n equals to negative 26. Okay, sekarang kita nak cari term berapa banyak, berapa bilangan. Takkan kita nak ambil negative number, mesti kita nak bilangan yang positif. Bilangan memang sentiasa positif. Okay, so kita conclude and kita hanya ada satu jawapan je lah, 22.